Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sejahtera kepada semua murid tahun 4 yang cikgu sayangi sekalian. Apa khabar? Cikgu harap semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Seperti biasa, siapa yang masih lagi belum subscribe channel cikgu, bolehlah berbuat demikian supaya kamu tidak ketinggalan dengan video cikgu yang akan datang. Terima kasih. Baiklah murid-murid, pada kali ini kita akan belajar sejarah tahun 4 unit yang ke-10, iaitu Tun Perak Bendahara Terbilang. Kita bolehlah melihat buku teks muka surat 138. Kita tengok buku teks ya. Tun Perak Bendahara Terbilang. Unit ke-10, sinopsis. Tun Perak ialah bendahara terbilang dalam Kesultanan Melayu Melaka. Beliau merupakan tokoh utama yang membangunkan Melaka. Unit ini menguraikan riwayat hidup, peranan dan kebijaksanaan Tun Perak. Ni gambar dibagi. Ini ada obor. Obor ni pokok, ni ada obor. Ini adalah tentera Siam. Kebijaksanaan Tun Perak merancang strategi dengan memasang jamung. Jamung ni ubur di pesisiran pantai ketika Melaka menghadapi ancaman Siam. Apakah yang akan anda pelajari? Mengetahui riwayat hidup Tun Perak, menganalisis peranan Tun Perak sebagai bendahara Melaka, menghuraikan kebijaksanaan Tun Perak. Ini sebahagian daripada kisah yang penting yang kita kena tahu berkenaan dengan Tun Perak ini. Nilai bertanggungjawab dan kegembiraan. Kegembiraan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka banyak dibantu oleh peranan yang dimainkan oleh para pembesarnya yang bijaksana dan berwawasan. Salah seorang daripada tokoh terbilang dalam Kesultanan Melayu Melaka ialah Bendahara Tun Perak, atau lebih dikenali sebagai Bendahara Paduka Raja. Bendahara Tun Perak telah memainkan peranan yang sangat besar dalam segenap perkara sehingga membawa Melaka ke arah kecemerlangan yang tiada tandingannya. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar untuk mengenali siapakah dia Tun Perak dan apakah peranan yang dimainkan oleh Tun Perak pada zaman tersebut. Tun Perak merupakan anak kepada bendahara Melaka sebelumnya, iaitu Tun Perpatih Serdang, yang juga dikenali sebagai Bendahara Seriwak Raja. Sebelum itu, Tun Perak telah dilantik menjadi penghulu di daerah Kelang, iaitu sebuah kawasan dalam jajahan Melaka. Kehebatan dan kepimpinan Tun Perak ketika menjadi penghulu di Kelang telah menyebabkan Sultan Melaka meminta bantuan daripada Tun Perak untuk menghadapi ancaman tentera Siam yang cuba menyerang Melaka. Atas kebijaksanaan yang dimainkan oleh Tun Perak, tentera Siam tidak berjaya menyerang negeri Melaka. Semenjak itu, Tun Perak telah diberikan peranan yang cukup besar dalam pentadbiran Melaka sehingga dilantik oleh Sultan Muzaffar Shah menjadi Bendahara Melaka dengan gelaran Bendahara Paduka Raja. Sepanjang perkhidmatannya sebagai Bendahara Tun Perak, Tun Perak telah berkhidmat kepada 4 orang sultan, iaitu yang pertama Sultan Muzaffar Shah, yang kedua Sultan Mansur Shah, yang ketiga Sultan Alauddin Riayat Shah, yang keempat Sultan Mahmud Shah. Wah, ramai. Besar, banyak pengalaman pengalaman Tun Perak ni. Tun Perak telah meninggal dunia semasa zaman pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Sebagai bendahara, Tun Perak telah memainkan peranan yang sangat besar dalam memastikan perjalanan negeri Melaka.
Beliau telah dilantik menjadi ketua kepada semua pembesar di Melaka. Beliau telah menjalankan tugas apabila Sultan tiada dalam negara ataupun ketika Sultan sedang gering. Gering itu maknanya apa? Sakit. Beliau bertindak mengikut arahan yang telah diarahkan oleh Sultan. Itu taat setia kepada pemimpin. Bendahara Tun Perak juga perlu memastikan undang-undang terlaksana di Melaka, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Negeri Melaka. Itu adalah dua undang-undang yang diamalkan oleh Kerajaan Melaka. Seterusnya, Bendahara Tun Perak juga menjadi penasihat kepada Sultan. Beliau telah menasihati Sultan dalam hal ehwal pentadbiran dan pemerintahan. Selain memerintah, kerajaan mengikut ajaran agama Islam. Bendahara Tun Perak juga akan berperanan sebagai ketua diplomat apabila terdapat wakil atau utusan daripada luar negara yang datang ke Melaka. Ini tetamu daripada luar negara datang, VIP. Datang, dan Tun Perak akan menyantuni mereka, akan menjaga mereka, termasuklah menghantar hubungan diplomatik dengan kerajaan lain seperti kerajaan China dan Siam yang pada ketika itu kerajaan yang besar. Tun Perak juga menyambut kedatangan utusan seperti Pasai dan China ke Melaka. Dia menyambut. Bendahara Tun Perak juga berperanan sebagai Panglima Angkatan Tentera. Panglima mesti pandai bersilat. Hal ini dapat dilihat bila Tun Perak telah membantu Sultan Mansur Shah meluaskan empayar Kesultanan Melaka dengan menyerang negeri Melaka yang ketika itu berada di bawah penguasaan Siam. Maknanya dibesarkan lagi kerajaan daripada Melaka, kerajaan lain, negeri-negeri lain dikuasai oleh Melaka yang waktu itu di bawah penguasaan Siam. Maknanya dibebaskan negeri-negeri Melayu dan membantu Sultan Pasai yang ketika itu sedang menghadapi perang saudara. Kebijaksanaan Tun Perak sebagai bendahara, selaku bendahara yang peranannya sama seperti Perdana Menteri pada hari ini, telah menjadi Melaka sebagai sebuah negara atau sebuah kerajaan yang asalnya kecil menjadi sebuah empire yang bukan sahaja menguasai Melaka tetapi sebahagian besar daripada keseluruhan alam Melayu. Wilayah Melaka berkembang meliputi keseluruhan semenanjung tanah Melayu sehingga ke Patani atas hujung sekali dan sebahagian besar kepulauan Sumatera di Indonesia. Hal ini dilihat kerana kebijaksanaan Tun Perak dalam pelbagai bidang termasuk dalam bidang pertahanan. Dalam peristiwa ketika Tun Perak membantu Sultan menghalang serangan Siam di Melaka, Tun Perak telah membuat helah, trik dengan mengarahkan supaya obor api dipasang pada pokok bakau. Dekat tepi pantai tu dia ada pokok bakau, ada banyak. Jadi Tun Perak ni suruh orang-orangnya pasang obor dekat pokok bakau dan menganggap jadi Siam bila datang aja, bila datang terus Siam tengok, terlampau banyak obor. Sebenarnya tak ada orang pun, obor aja banyak. Jadi tu terkejut tentera Siam dan menganggap, dia kata, banyak tentera. Menganggap terlampau ramai tentera Melaka berkubu di Melaka. Semenjak itu tentera Siam tidak berani menyerang Melaka. Tak berani menyerang Melaka kerana menyangka tentera Melaka terlampau ramai bilangannya. Seterusnya, dalam hubungan diplomatik dengan kerajaan lain, Tun Perak telah memainkan peranan yang cukup besar, terutama apabila mengutuskan dan menjalinkan hubungan persahabatan dengan Raja Siam. Hal ini kerana Tun Perak merasakan bahawa selagi Siam menjadi ancaman kepada Melaka, Melaka tidak akan maju. Ada masanya kita kena berbuat baik dengan orang yang kita tidak suka demi kepentingan yang lebih besar, demi kepentingan negara, demi kepentingan rakyat. Kita punya ego tu kita kena turunkan. Jangan nak ikut kepala kita saja, ya. Seterusnya, Tun Perak juga merupakan seorang pembesar yang berpegang teguh dan taat kepada ajaran agama Islam. Hal ini apabila Tun Perak menggalakkan ulama-ulama datang daripada Melaka, terutama dari Arab. Sebab mereka ni, orang Arab ni
mereka berbahasa Arab, bahasa Al-Quran, lebih memahami pada waktu itu ilmu-ilmu Islam dan mengajar di Melaka tentang agama Islam. Bendahara Melaka. Bendahara Melaka juga sering menasihati Sultan supaya memerintah mengikut ajaran agama Islam. Selain itu, Tun Perak seorang yang berjiwa besar dan sanggup mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka. Perkara ini dapat dilihat dalam peristiwa apabila anak kepada Tun Perak iaitu Tun Besar mati dibunuh oleh Raja Mahmud yang ketika itu adalah putera kepada Sultan Melaka, anak Sultan Melaka. Pada ketika itu membunuh anak Bendahara Melaka, ya, namanya Tun Besar. Walaupun pengikut Tun Perak marah, keadilan mesti ditegakkan, kata mereka kan, macam biasa, dan ingin menuntut bela, tetapi Tun Perak telah menyatakan sesuatu yang sangat diingati sehingga sekarang, iaitu adat Melayu tidak pernah derhaka, akan tetapi bertuankan seseorang itu janganlah. Maksudnya apa tu? Maksudnya apa? Yang bertuankan seseorang itu siapa? Mungkin yang membunuh. Tetapi Melayu tidak akan derhaka. Tapi dah lah tak nak, macam tak nak kawan. Hal ini menunjukkan bahawa raja melakukan satu kesalahan bukan sifat orang Melayu untuk menentang raja. Peristiwa ini telah menjadi pengajaran kepada Sultan Melaka pada ketika itu, insaf, ya, insaf, dan Raja Mahmud, Raja Muhammad, ya, telah dihantar keluar daripada negara, daripada negeri negeri Melaka. Sifat yang ada dalam diri Tun Perak iaitu berjiwa besar, berkepimpinan, berwawasan, berpandangan jauh dan bijak pintar telah menjadikan Melaka muncul sebagai sebuah kerajaan yang tiada tandingannya pada waktu itu. Kalau kita tengok sumber daripada Wikipedia, tentang Bendahara Seri Paduka, Raja Tun Perak bin Tun Perpatih Serdang, nama penuh. Ini adalah gambar Tun Perak, Bendahara Kesultanan Melayu Melaka, Bendahara Kesultanan Melayu Melaka yang ke-5, siap dengan jawatan itu daripada 1456 sehingga 1498. Nampak ni, dia punya jawatan, dia punya tarikh dia pegang jawatan pun ada. Meninggal dunia pada 1498. Ialah bendahara Melaka yang ke-5 adalah bendahara yang termasyhur antara semua bendahara Melaka. Pangkat ini yang membawa gelaran Bendahara Paduka Raja dalam Kesultanan Melaka adalah setanding dengan Perdana Menteri moden Tun Perak bersama-sama dengan Arya Gajah Mada dari Majapahit dan kerajaan dan Raja Kenayan dari Pasai telah dianggap sebagai 3 orang pentadbir yang teragung di alam Melayu pada abad ke-15. Tun Perak ialah anak Bendahara Seri Wak Raja dan beliau telah menjadi penghulu Kelang dari tahun 1445 ketika berlangsungnya permusuhan antara kerajaan Siam dan Melaka. Maka Tun Perak diperintahkan untuk datang ke Melaka bersama-sama orang Kelang yang lain, lelaki maupun perempuan. Tidakkan Tun Perak membawa sekali golongan perempuan menimbulkan persoalan kepada Sultan Muzaffar Shah kerana mereka dikehendaki berperang. Tun Perak membawa alasan bahawa kedatangan perempuan adalah supaya lelaki akan berperang lebih bersungguh-sungguh untuk melindungi anak dan isteri mereka. Dan memang betul dan berkesan, dan mereka telah berjaya dan telah menang. Setelah menewaskan percubaan Siap untuk menakluk Melaka pada tahun 1446,
beliau telah dilantik dilantik baginda oleh Sultan Muzaffar Shah sebagai bentara dulu, ya. Setelah Tun Perak menjadi bentara, beliau tidak digemari oleh Tun Ali. Kisahnya, ya, bendahara Melaka ketika itu Tun Ali. Masa itu dia jadi bentara, dia bukan bendahara lagi. Bendahara Tun Ali. Tun Ali yang berketurunan Tamil Muslim, mamak ni. Ketika itu sudah pun lanjut usianya. Perkara tersebut mengkhuatiri Sultan yang hendak melantik Tun Perak sebagai pengganti Tun Ali disebabkan risau dengan perbalahan antara pembesar yang memungkinkan kejatuhan pentadbiran Melaka. Baginda mengahwinkan Tun Ali dengan Tun Kudu, Tun Perpatih Serdang, iaitu kakak kepada Tun Perak. Jadi abang ipar, kakak kepada Tun Perak dan isteri baginda sendiri. Kakak Tun Perak itu adalah asalnya isteri kepada siapa? Isteri kepada Sultan Melaka pada waktu itu. Baginda yang sanggup menceraikan Tun Kudu menerima keputusan yang dijangkakan bahawa Tun Ali sudah pun berbaik dengan Tun Perak. Melalui perkahwinan, maka hubungan akan menjadi baik. Kemudian baginda melantik Tun Perak sebagai bendahara yang bergelar paduka raja pada tahun 1456, sementara Tun Ali bendahara yang keempat dilantik sebagai penghulu bendahari dengan gelaran Seri Naradiraja. Ada juga pangkat dia. Ketika Tun Perak menjawab jawatan bendahara, beliau telah menakluk negeri-negeri di pantai Selat Melaka seperti Rokan, Siak, Kampar dan Indagiri di Pulau Sumatera serta Johor, Pahang, Kelantan, Terengganu dan Perak. Tengok, ini negeri-negeri yang berjaya ditawan oleh Tun Perak yang menjadikan semua negeri ini sebagai jajahan takluk Melaka. Manakala Kedah pula menjadi negeri naungan Melaka. Dengan ini Melaka telah menjadi sebuah empayar yang besar. Tidak kurang juga dari aspek lain seperti Melaka apabila Melaka membangun sendiri sehingga mencapai kekuatan dari segi politik, sosial dan ekonominya. Kebesarkan pembangunan di Melaka telah menarik banyak pedagang asing dari China, India, Timur Tengah, negara-negara Arab ni serta negara-negara jiran yang lain. Kemudian ada lagi ni, pelantik raja. Hebat ni. Sebagai bendahara Melaka yang berpengaruh, Tun Perak mempunyai kuasa untuk melantik Raja Melaka. Masya-Allah. Lazimnya beliau akan memilih raja yang mempunyai pertalian persaudaraan dengannya. Sebagai contoh, Sultan Alauddin Riayat Shah yang dilantik sebagai Sultan Melaka merupakan anak saudara beliau sendiri. Anak saudara beliau ni Sultan Alauddin Riayat Shah. Tun Perak juga telah meletakkan Raja Muhammad, putera sulung Sultan Mahmud Shah, menjadi Raja Pahang, tetapi bukan sebagai Sultan Melaka. Keputusan itu telah dibuat berikutan peristiwa Raja Muhammad membunuh Tun Besar anak Tun Perak dalam satu permainan sepak raga. Ni ada kisahnya ni. Boleh cari kisah dia. Sultan Alauddin Riayat Shah pula mangkat pada 1488 dan lazimnya putera sulung baginda Raja Munawar akan dilantik menjadi raja, tetapi baginda hanya dilantik sebagai Raja Kampar, manakala putera Sultan Alauddin yang tadi tu anak saudaranya yang lebih muda yang juga merupakan cucu Tun Perak iaitu Raja Mahmud telah dilantik sebagai Sultan Mahmud. Beliau meninggal dunia pada tahun 1458 ketika pemerintah Sultan Mahmud Shah setelah bernaung di bawah 4 pemerintahan iaitu sultan yang telah disebutkan sebelum tadi. Setelah kematian beliau, baginda Sultan melantik Tun Perpatih Putih, adik Tun Perak, sebagai bendahara Melaka yang ke-6. Adik dia yang ke-6. Daripada bapa dia, kemudian jadi dia, kemudian adik dia. Saudara. Okey, itu sebahagian daripada info ataupun maklumat berkaitan dengan Tun Perak. Apa lagi? Jadi ini baiklah murid-murid, kita akan lihat tugasan. Kita akan lihat tugasan yang kamu kena buat. Cikgu pun dah letakkan dalam Google Classroom. Dalam Google Classroom kamu boleh lihat, dan cikgu juga akan masukkan
tugasan ni dalam blog cikgu, ya, Cikgu Talha blogspot.com. Cikgu akan letakkan dekat bahagian description bawah tu, dia punya link blog cikgu. Kamu boleh nota pun cikgu akan letakkan kat situ juga, dan juga gambar tugasan kepada siapa murid-murid di luar sana yang nak buat tugasan tu, boleh ambil lah dekat situ, boleh download ataupun save as gambar tu dan boleh print, ya. Ni satu kaedah barulah yang cikgu cikgu akan buat. Sebab memandangkan cikgu ada blog dan dah lama juga cikgu tak update blog tu, dan cikgu akan cuba gunakan lah blog tu, ya. Kamu boleh rujuk kat situ. Okay, cuba lihat tugasan buku latihan, buku surat 80 dan juga 81. Lengkapkan darjah berikut dengan maklumat berkaitan dengan Tun Perak. Nama bapa, nama adik-beradik tadi kita dah ada dah, nama bapa pun dah ada dah, ya. Merujuk baliklah apa yang cikgu telah ajar sebelum ni. Jawatan yang pernah disandang pun dah ada dah. Pemerintahan Melaka yang pernah berkhidmat bersama Tun Perak. Pemerintah Melaka ada 4 tadi kan, 4 sultan tadi. Itu pun dah ada dah, kamu boleh isi. Kenal pasti jawatan Tun Perak berdasarkan maklumat berikut, ya. Tun Perak dia masa dilantik untuk memegang jawatan penting di Melaka oleh Sultan Melaka di atas kebijaksanaannya. Ni ada jawatannya apa, tulis. Dia masa itu belum lagi jadi bendahara. Beliau membawa penduduk Kelang termasuk keluarga Siam ke Melaka untuk menawarkan. Waktu tu apa jawatannya? Masa tu ini rendah sikit. Ini kedua tinggi. Sebelum jadi bendahara Melaka. Tadi ini pun dah disebutkan juga. Kamu boleh buat sendiri. Kamu kena dengan baik-baik lah, ya, pengajaran cikgu sebelum ni, sebelum ni lah. Okay, di sini jawapannya dah ada. Kamu tinggal isi je tempat kosong. Menjalankan tugas Sultan Abdul Sultan. Apa kat sini ada? Ni lah. Kamu boleh isikan aja lah, ya. Kaedahnya lepas kamu buat tu kamu potong. Jadi makin lama makin sedikit pilihannya, jadi lebih mudah lah, ya. Maka kamu letak tu, kamu buat mana yang tahu dulu, kemudian potong. Jadi pilihan tu jadi semakin kurang. Tu kaedah dia. Kalau murid-murid boleh buat tugasan ni dan bolehlah hantar dalam Google Classroom, ataupun nak hantar melalui WhatsApp pun boleh juga, tak ada masalah. Baiklah, sekian murid-murid. Jangan lupa subscribe channel cikgu, ya. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Talha, ya, untuk memberi sokongan kepada cikgu untuk buat video seterusnya. Macam tu, ya. Baik, sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.